وافتح لنا ورحمتك وعلمنا أسرار رحمتك. رب اشرح لنا أسرنا ويسرنا وعلمنا. قال الشيخ المحسن تعالى نفعنا دارنا. Sifat ketemu. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini dinamakan sifat nafsiyah. Kita sambung di situ. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini dinamakan sifat nafsiyah, nisbah kepada diri, nisbah kepada nafsun, dengan makna zat, kerana tiada melazim ia melainkan akan zat. Dan yang pertama ini selepas daripada dah selesai daripada bahasan 13 sifat mulai daripada sifat wujud sehingga sifat kalam, mulai daripada sifat wujud sampai sifat sekarang sampai kepada sifat kalam, dengan maknanya itu dah 13 sifat yang sudah kita belajar. Maka apabila cukup 13 sifat, maka di sini musannif akan menyata daripada 13 sifat itu terbahagi kepada 3 bagai. Daripada 13 sifat yang telah lalu, maka itu dibahagi kepada 3 bagai. Yang mana 3 bagai itu ialah satunya dikatakan nafsiyah, yang keduanya dikatakan salbiyah, yang ketiganya dikatakan ma'ani. Maka itu musannif di sini mulaikan menyatakan yang tersebut tadi. Katanya dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini, daripada segala sifat yang 13, daripada segala sifat ini, daripada sifat yang 13, mulai daripada wujud sehingga sifat kalam. Dinamakan sifat yang pertama daripada 13 sifat itu dinamakan sifat nafsiyah. Dinamakan pada pengajian usuluddin kitanya panggil sifat nafsiyah. Jadi yang pertama tu ialah sifat wujud lah. Jadi sifat wujud tu dikatakan sifat nafsiyah. Kemudian dengan apakah sebab dinamakan sifat nafsiyah? Apa makna nafsiyah? Maka dia katanya nisbah kepada nafsin. Nisbah kepada nafsin. Jadi nafsiyah tu nisbah kepada nafsin. Nafsin tu apa makna? Dengan makna zat. Dengan makna zat. Zat tu dengan makna diri. Diri. Zat tu makna diri. Diri di sini makna diri sendiri. Mengata diri, diri kita. Dengan makna zat. Zat tu makna diri. Jangan terjemah makna tubuh badan. Zat dengan makna diri. Zat dengan makna diri. Seperti katanya, saya buat sendiri ni. Benda ni saya buat dengan tangan sendiri. Begitu. Maknanya sifat nafsiyah
Jadi dia asalnya lafaz nafsun. Lafaz perkataan nafsun, kemudian ditambahkan ya, ditambahkan ta, jadilah nafsiyah. Itu satu cara daripada bahasa Arab lah. Apabila dia nak membahasakan sesuatu perkara kepada suatu perkara, maka ditambahkan ya nisbah di belakang. Jadi apabila sifat wujud dengan sebab sifat wujud itu bersemata-mata dia kepada melazimi akan zat. Tengok dia kata dulu, kerana tiada melazim ia dia ini sifat, tiada melazim ia, tiada tetap dia, tiada bersakutan ia, melainkan akan zat. Dia tidak bersakutan melainkan dengan zat. Dia tak bersakutan dengan yang lain sama sekali. Jadi maknanya dia sifat wujud sebagaimana kita maklum daripada huraiannya ialah apabila kita sebut kata ada, dia kembali kepada zat. Makna dia kalau kata ada siapa? Ada diri dia tu lah. Kalau tanya ayah kau ada ke tidak kat rumah? Ayah kau ada ke tidak kat rumah? Maka kita jawab kata ada. Maka apabila ada tu jadi dalam fikiran kitanya tuju kepada diri ayah tu lah. Jadi maknanya apabila sebutkan sifat wujud, dia menuju kepada zat. Jadi ada ni dia tak boleh kata pada yang lain, hanya boleh kata pada zat. Sehingga katanya khilaf di antara ulama adakah wujud itu diri zat ke tidak. Sebabnya dia melazimi akal zat. Dia apabila sebut kata ada tu dia terus pergi kepada zat dia. Dia terus. Zat yang mewujud, zat yang ada. Dia tak macam benda sifat-sifat yang lain. Setengah-setengah sifat tu kalau kita sebut tu dia tak kembali kepada zat, dia tak melazimi dengan zat. Tengok, kalau kita katanya kuat masalan, nak bagi contoh bagi kita nampak kuat. Maka kuat ni ada kalanya kuat zat orang itu, badan dia kuat. Sebab kata kuat boleh jadi katanya diri orang tu kuat. Boleh jadi kuat tu apa dia? Suara dia kuat. Boleh jadi suara dia tu kuat. Boleh jadi pelihatan mata dia tu kuat. Jadi sebut kata kuat tu jadi boleh jadi kembali kepada tubuh badan dia. Badan dia kuat, gagah. Kuat dia, apa dia? Pandangan mata dia tu kuat. Kita nampak dia, kita tak nampak dia dah nampak. Kuat pendengaran dia, kita tak dengar lagi dia dah dengar. Kuat suara dia, maka itulah. Jadi maknanya contoh katanya kuat itu dia tidak melazimi dengan zat, dengan diri sesuatu itu tidak. Tetapi apabila kita sebut sifat apabila kita katanya wujud, dia tentu sama sekali mestilah apabila sebut kata ada dia kena kembali dia akan berserta dengan zat, dengan diri benda yang ada. Sebab tu kalau kita katanya kita nak mengenalkan itu ayah saya, itu ayah saya. Apabila kita kenalkan kepada kawan kita, katanya ini adalah ayah kita. Ini adalah bapa kita. Apabila kenal tengok kata ini adalah ayah kita, maka orang yang kita orang tu tengok dia dah faham dengan secara terus katanya ada ayah kita.
ada ayah kita. Contohnya kita pegang, ini pen saya, ini pen saya. Dah apabila orang tengok tu, dia dah faham kata ada. Ada. Begitu. Jadi, apabila orang tanya, ada pen ke tidak, kita jawab kata ada, maka gambaran kitanya, faham kitanya, tuju kepada pen tu terus. Ada duit ke tidak, nak minta pinjam, nak minta berhutang, kita jawab kata ada dalam poket. Maka apabila sebut kata ada tu, dah fikiran kita dah tuju kepada diri duit. Itu maknanya dia melazimi akan zat. Dia melazimi akan zat. Sebut kata ini duit saya, kita dah faham. Tengok duit tu pun faham kata ada duit. Faham kata ada. Kalau orang tanya pun, kalau kita kata ini duit saya, kita faham. Apa dia tak cerita kata saya ada duit. Dia katanya ini duit saya, ini telefon saya. Kita dah faham kata ada. Itu dia bersangkutan dengan zat. Tanya, kalau tanya ada ke tidak ada, kita jawab kata ada. Maka apabila sebut kata ada, kita tuju kepada suatu dah. Dia tak semacam kita sebut kata manis. Jadi apabila sebut kata manis, apabila sebut kata masam, masalan, kita tuju tak pergi kepada zat, bahkan tuju pada satu rasaan. Apabila sebut masam, kita teringat kepada satu jenis rasaan. Lepas tu nak kena tanya balik, apa benda yang manis? Tu dia kena tanya suku pula. Kena tanya lain pula. Ini apa ni? Ini apa oren? Manis ke tidak? Manis ke tidak? Manis ke masam? Kita kena tanya pula. Ini apa ni oren? Ini apa ni tufah? Manis ke tak manis? Jadi maknanya manis tu adalah satu sifat. Tapi apabila kita sebut buah tufah, tak mesti kena manis. Tetapi kalau katanya ada tu sebut kata itu apa buah tufah, ada, kita dah faham terus kepada ada. Ada. Kita kalau tanyanya ada buah tufah dalam peti sejuk, maka kalau jawab kata ada, kita dah gambar kepada benda, kepada diri buah tu terus. Itulah dengan sebabnya kalau kita sebut jenis sifat warna ke tak warna, dia tak tuju kepada benda terus. Tengok kita katanya warna putih, putih adalah warna. Kita tak belum gambar apa benda yang berwarna putih. Tu dia tak terus kepada mausuf dia. Tetapi sifat wujud, apabila kita kata ada, maka kita faham terus kepada zat yang ada. Apabila kita sebut sifat benda yang ada, kita sebut kata Allah. Dah kita faham terus katanya Allah, dia tu ada. Tengok. Kita sembahyang kepada Allah. Kita beribadat. Tengok kalau kita kata kita beribadat kepada Allah. Kita katanya kita beribadat kepada Allah. Nak tanya lagi ke Allah ada ke tidak ada? Nak tanya lagi ke Allah tu ada ke tidak ada? Mesti dah ada. Sebab kalau tak ada, kita tak sebutlah dianya. Tu nak cerita katanya dia sangat berlazimi akan zat. Maka dengan sebab dia tu sangat melazimi dengan zat, maka zat tu boleh, lafaz zat tu boleh dikatakan nafsun. Maka sifat apabila sifat wujud, sifat apabila sangat melazimi dia dengan zat, dikatakan sifat nafsiyah, sifat yang dibahasa kepada zat. Sama juga dengan katanya mengambil lapang bagi jirim. Mengambil lapang bagi jirim. Jadi itu tahayyuz, artinya mengambil lapang bagi jirim tu
mengisi di tempat kosong, mengambil lapang bagi jirim, atau mengisi di tempat kosong bagi jirim adalah sifat nafsiyah juga. Adalah sifat nafsiyah juga tapi bagi jirim lah. Tapi dikira katanya sifat nafsiyah juga. Sebab mana-mana jirim mesti mengisi di tempat kosong. Mana-mana jirim mesti mengisi di tempat kosong. Sekiranya kalau ada jirim mesti kena mengisi di tempat kosong. Jadi apabila kita katanya saya ada sebuah mutu, saya ada sebuah mutu, lalu tu ditanya, letak kat mana? Dia kena ada dah. Dia kena, memang yang berlazim. Saya ada sebuah kereta, lalu tu orang tanya, letak kat mana? Mesti kena ada tempat dia, kena ada mengisi di tempat kosong. Saya ada sebuah rumah, di mana? Saya ada anak, kat mana sekarang? Semuanya dengan sebab apa dia? Dengan sebab apabila kita sebutkan suatu jirim, tak kira di kita ke mana-mana benda sekalipun, mesti bertempat, mesti mengisi di tempat kosong. Jadi maknanya mengisi di tempat kosong itu adalah perkara yang melazimi akan diri jirim. Sebagaimana wujud tadi melazimi, tidak melazimi melainkan akan zat yang ada, maka begitu juga tahayyuz mengisi di tempat kosong itu bertempat itu melazimi akan jirim, akan diri jirim. Begitu. Jadi tidak ada jirim mana-mana yang sunyi daripada bertempat, tidak ada. Begitu. Jadi maknanya mana-mana sifat, bukan sekadar wujud, bukan sekadar tahayyud sajalah. Yang mana-mana sifat tu sekiranya dhabit dia tidak melazimi malaikat akan zat, dia tak bercerai, tak mesti kena berikan pada dengan zat, maka itu adalah sifat nafsiyah. Adapun sifat yang lain kita kena kira pula. Zat Allah ada. Zat Allah ada. Kuasa ke tidak? Kena kira lagi. Kuasa ke tidak? Jawabnya mestilah kuasa. Begitu. Tengok. Apabila kita katanya kita beli kereta masalah. Kita beli kereta. Tentu kita terus faham kata ada kereta itu. Kereta yang dibeli itu ada. Tapi terus kalau kita faham katanya warna putih, warna hitam, warna hijau ke warna mana-mana, terus kita fahamkah? Tidak. Tapi kalau orang kita katanya saya beli kereta masalah. Saya beli baju raya masalah. Saya dah beli baju raya. Dah tak payah cerita ada baju kat rumah, tak payah cerita baju ada tak ada tu. Apabila cerita katanya saya dah beli baju raya, terus kita dah terus faham kata baju raya yang dia beli itu memang ada. Tapi terus faham ke tidak katanya baju tu warna hitam, warna putih, tak boleh nak faham, kena tanya lah. Kau beli baju raya tadi tu warna apa? Bentuk mana? Tu sebab apa tak lazim bagi zat. Warna apa, bentuk mana dia tak lazim bagi baju. Tak mesti bagi baju. Sebab tu beli baju raya tak mesti hitam, tak mesti putih. Sebab tu kena tanya lain. Hijau ke, putih ke, hitam ke? Bentuk mana? Baju apa? Tu kena tanya balik. Sebab kata baju tak mesti baju Melayu. Masalah. Sebut kata baju tak mesti putih. Tapi sebab kata saya dah beli baju raya, mana dah faham kata ada. Begitulah. Maka itu dikatakan sifat nafsiyah. Sebab itulah wujud tu dikatakan sifat nafsiyah. Sebab dia tidak melazimi malaikat akan zat. Sebab itu dipanggil sifat nafsiyah, mana sifat yang dibahasakan kepada zat.
kepada diri sesuatu yang ada. Abi, jadi daripada 13 sifat yang kita telah belajar, maka sifat yang pertama tu adalah dinamakan sifat nafsiyah. Mana termasuk di dalam bagai sifat nafsiyah. Jadi sifat tu dia ada panggil apa dia? Bagai-bagai sifat. Ada sifat tu satu bagai dia panggil sifat nafsiyah, satu bagai sifatnya panggil sifat salbiyah, satu bagainya dikatakan sifat ma'ani, sifat maknan, sifat ma'ani, dan satu bagai pulanya dikatakan sifat ma'nawiyah. Maka itu bagai-bagai sifat. Maka yang masuk di bawah kata sifat nafsiyah tu banyak perkara lah. Hanya yang jadi sifat bagi Allah Ta'ala itu sifat wujud saja. Sifat nafsiyah banyak perkara. Ada lagi lah, banyak lagi lah lain pada wujud seperti kata tahayyuz tadi. Tetapi kita jangan faham katanya tahayyuz pun adalah sifat Allah. Bukan maknanya begitu. Bukan maksudnya begitu. Jadi maknanya sifat nafsiyah, wujud adalah sifat nafsiyah, masuk dalam bagai sifat nafsiyah. Tapi wujud Allah Ta'ala adalah wajib. Wujud kita makhluk ini adalah harus. Begitu. Dan juganya yang kedua tadi itu yang saya sebutnya ialah tahayyuz, bertempat bagi jirim. Ini bukan sifat Allah, sifat nafsiyah juga, tapi bukan sifat Allah, bukan sifat bagi makhluk. Jadi tahayyuz sifat bagi jirim, sifat bagi makhluk lah, tetapi masuk dalam grup, dalam bagai sifat nafsiyah. Contohnya seperti lagi akan datang, katanya sifat salbiyah. Kalau mandul mandul apa dia? Tak ada maka itu kalau kita kira pun masuk dalam sifat salbiyah jugalah. Masuk dalam bagai sifat salbiyah. Sebab mandul tu maknanya beri faham kata tidak ada sesuatu perkara. Maka dikatakan sifat salbiyah. Bukan kata mandul tu sifat bagi Allah, tapi masuk dalam bagai dia. Masuk dalam bagai dia. Maka daripada masalah kitanya, wujud tu bagai jenis bagai sifat nafsiyah. Yang mana wujud Allah Ta'ala, wujud tak kira lah wujud Allah Ta'ala sifat. Itu masuk dalam sifat nafsiyah. Wujud kita pun sama juga, sifat nafsiyah juga. Asalkan wujud. Asalkan sifat wujud. Wujud yang wajib ke ialah wujud Allah. Wujud yang harus ke, ada yang harus ke, ada yang wajib ke, sama-sama katanya sifat nafsiyah ke semuanya. Sebab kita pun ada, tapi ada kita harus. Maka ada kita ni sifat nafsiyah. Ada tu ialah satu sifat masuk dalam bagai sifat nafsiyah. Allah ada yang wajib. Maka ada tu adalah masuk dalam bagai sifat nafsiyah. Dan yang lima kemudian daripadanya, dan yang lima sifat pula. Dan yang lima ni sifat yang lima kemudian daripadanya. Ini yang kemudian daripadanya daripada yang pertama. Maknanya lima kemudian pada wujud. Maksudnya begitu. Dan yang lima ni sifat yang lima yang kemudian daripadanya daripada sifat yang pertama ialah sifat wujud. Maknanya sifat mula lima sifat selepas pada daripada 13 sifat yang selepas pada wujud pada bilangan kita. Pada bilangan kita ialah terdiri daripada qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu dan wahdaniyah. Dan yang lima sifat kemudian daripada
daripada sifat yang pertama, yakni kemudian daripada sifat wujud mengikut bilangan kita, mengikut aturan bilangan kita dalam kitab ini. Sifat salbiyah itu masuk dalam bagai sifat salbiyah. Jadi kidam, baqa', mukhalafah. Kidam, baqa', mukhalafah, apa dia lagi? Qiyamuhu binafsi. Kidam, baqa' mukhalafatuhu lil hawadis. Qiyamuhu binafsi. Wahdaniyat. 5 sifat itu. 5 sifat itu masuk dalam bagai dipanggilkan katanya sifat salbiyah. Dan makna salbi, sifat salbiyah mana sifat yang dibahasa kepada salbi. Dan salbi itu apa dia? Maksud dia, makna dia. Dan makna salbi itu nafi, yani ternafi. Nafi ini ternafi. Intifa. Maknanya tidak. Kerana tiap-tiap satu. Sebab apa dikatakan sifat nafsiyah? Kerana tiap-tiap satu daripadanya, daripada yang 5 sifat. Tiap-tiap satu daripada 5 sifat menafikan kekurangan daripada Allah. Jadi dia beri faham kepada makna menafikan, menidakkan kekurangan. Ini benda kekurangan, perkara yang jadi kekurangan. Menidakkan, menafi akan perkara yang jadi kekurangan daripada menafi daripada Allah. Jadi maksudnya 5 sifat itu dia beri faham kepada menafikan perkara yang jadi kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan maknanya apabila kita tilik kepada makna dia, apabila kita tilik kepada maknanya, apabila kita menghuraikan, mentafsir akan makna satu-satu daripada sifat yang 5 itu, dia akan faham kepada makna menafikan kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Kidam, kalau orang tanya apa makna kidam, cuba tafsir makna dia. Apa dia? Tidak baru. Kita jawab gitu. Tidak baru. Yang mana baru tu adalah kekurangan. Kalau tanya selepas pada kidam apa pula? Baqa'. Apa makna baqa'? Jawabnya tiada kesudahan. Tiada akhir. Tiada kesudahan, tiada akhir. Itu yang kita jawab pada tafsirnya. Sebaca kita jawab katanya, apa mandul? Apa mandul? Terus jawab, tak ada anak, tak dapat anak. Itu yang kita jawabnya. Yang mana makna yang kita tuju kepada dianya ialah tidak dulu. Tetapi nisbah bagi Allah tu apa dia? Menafikan kekurangan. Tak baru, yang mana baru tu ialah kekurangan. Tak berkesudahan, yang mana kesudahan itu adalah kekurangan. Tidak menyerupai, yang mana menyerupai dengan makhluk tu adalah perkara yang kekurangan. Tapi nisbah bagi mandul tu maknanya semata-mata makna nafi. Bukan nafi kekurangan daripada manusia tu, bukanlah. Sebab mandul tapi makna dia apa? Tak. Katanya sulung. Kalau katanya sulung, kalau nak tilik satunya apa dia? Tidak ada kakak, tidak ada abang. Kalau bongsu, mana tidak ada adik. Boleh juga nak kata begitu. Jadi maknanya itu dia pergi kepada tidak.
dia tak macam sifat lain. Apabila kita sebut tu dia tak tuju ke, tak pergi kepada makna tidak, dia pergi kepada lain. Tengok kalau kita katanya apa dia? Apabila tengok kalau katanya sifat ma'ani, kudrat, apa tafsir dia? Kudrat adalah satu sifat yang ada. Kita tak katanya kudrat. Apabila nak tafsir makna kudrat, katanya kudrat tak kuasa, apa dia? Tak lemah. Kita tak pergi kot tu. Memang kudrat tu melawan ni. Melawan ni bagi lemah, sebab kata kudrat tu tak lemah lah. Tapi kalau katanya kudrat apa dia? Orang tak tafsir kata tak lemah. Sebab tak lemah tu bukan dia tafsir bagi kudrat. Bahkan tafsir bagi kudrat tu ialah satu sifat yang ada. Hingga seterusnya. Sama juga kalau kita katanya masin. Cuba tafsir makna masin. Orang tanya apa dia masin? Ada kita jawab kata bukan manis, bukan pahit, bukan, jawab gitu ke? Tidak. Apa manis? Apa dia manis? Kita jawab bukan masin, bukan masam, bukan pahit, bukan pedas. Kita tak jawab gitu. Apa orang tanya? Sebab masin manis itu bukan dia sifat salbiah. Apabila orang tanya apa manis? Kita jawab satu jenis rasaan seperti rasaan menisan. Kita jawab gitu. Apa dia masin? Satu jenis rasaan yang seperti rasaan air laut. Contohnya kita jawabnya begitu. Jadi apabila tanya masin tu, adakah kita jawab katanya apa dia? Kita jawab katanya bukan apa dia masin? Bukan manis, bukan pahit lah. Apakah merah? Bukan biru, bukan hitam, bukan hijau. Tak, kita apa tanya apakah merah? Jawabnya satu jenis color, satu jenis warna. Itu yang kita jawab. Kalau tanya apa tinggi? Apa maksud dengan kata tinggi? Banyak nisbah ukurannya. Apa berat? Berat apa maksud? Banyak timbangannya. Orang tak tanya berat tu apa berat? Tak ringan. Orang tak jawab gitu. Tapi kalau tanya kuasa, apa kalau tanya apa dia? Sedia apa mana? Tentu jawab dengan tak. Mari dulu. Tak tu dulu. Tak tak apa dia? Tak ada permulaan, tidak baru. Itulah. Jadi itu takut katanya kalau faham katanya tidak kudrat, tak kuat, tak lemah, sifat salbiyah juga, bukan maksudnya gitu. Tengok. Jadi maknanya ketika kita tafsirkan makna dianya, tuju kepada tak lebih dulu. Tapi maksud di sini menafikan, menafi itu menidaklah. Menidakkan perkara yang jadi kekurangan bagi zat Allah Ta'ala. Apabila kita tafsir akan makna sifat-sifat ini, dia akan tafsir kepada lebih berat kepada nak menafikan kekurangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau mana-mana sifat apabila kita tafsir dia tu tak pergi kepada menafi kekurangan, nak cerita pasalan, tengok kudrat tu tak ada cerita kata bukan lemah, bukan begitu. Kudrat tu adalah satu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, ada tu sedia kala yang dengan dia Allah Ta'ala boleh mengadakan apa yang dia kehendak, boleh meniadakan apa yang kehendak. Itu cara kita tafsir sifat kudrat. Begitulah. Itu sebab tu dikatakan, dipanggil katanya sifat salbiyah. Sehingga kidam menafikan baharu tak baharu, baka menafikan kesudahan, tak berkesudahan, tidak ada akhir. Mukhalafah, hingga mukhalafah ialah menafikan keserupaan, tak serupa. Qiyamuhu maknanya tidak menupani, tidak berajat.
Tidak menupani kepada yang lain, tak berajat kepada yang lain. Wahdaniyah tidak berbilang. Jadi apabila kita tafsir makna dia, kita pergi kepada tidak. Itulah dikatakan sifat salbi. Lepas tu cuba cari tengoklah di dalam panggilan kita bahasa Melayunya, benda apa apabila kita tafsir dengan makna tidak. Apabila kita nak tafsir, nak jelasan dia tu, kita berhenti dengan mana tidak. Satunya mandul tadilah. Kalau katanya bujang, apa makna? Tu tengok. Kalau tafsir, kalau dalam luah kitanya tafsir dengan mana? Tidak ada suami, tidak ada isteri. Tu ya, benda salbiah panggil. Perkara sifat salbiah itulah panggil. Sebab tafsirnya ikut kepada menafikan. Tapi nisbah bagi kitanya semata-mata makna dia makna menafi. Tapi salbiah nisbah bagi Allah tu menafikan kekurangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Dan 7 yang kemudian, ini mulai daripada kudrat sampai kalam. Dan 7 yang kemudian daripadanya, daripada 5 sifat tadi. Sifat ma'ani. Dia panggil sifat ma'ani itu sebab ia banyak. Ma'ani itu dalam bahasa Arabnya jamak daripada ma'nan. Ma'ani. Kalau banyak tu, kalau satu tu ma'nan. Kalau dua, ma'nayani. Kalau banyak tu dikatakan ma'ani, jamak taksir. Daripada ma'nan. Maka dengan sebab sifat yang ketiga ni, bahagian yang ketiga ni, dia 7 sifat. Jadi lebih banyak. Bukan satu, bukan dua, bahkan lebih banyak daripada dua. Sebab itulah dikatakan ma'ani. Sebab bilangan dia tu lebih pada 2. Sebab tu dikatakan sifat ma'ani. Kenapa boleh panggil sifat ma'ani? Kerana ia beberapa maknan. Kerana ia sifat ma'ani beberapa maknan, yakni beberapa perkara. Jadi kudrat satu perkara, satu maknan satu perkara. Yang kita nak terjemuh dengan bahasa Melayu bagi senang fahamnya, perkara lah. Kudrat adalah suatu perkara yang ada. Iradat ialah suatu sifat. Perkara tu sifat lah. Tapi lebih berat kepada panggil dengan kata maknan. Kudrat ada satu perkara, satu maknan. Satu maknan, satu perkara yang ada. Iradat adalah satu perkara yang ada pula. Lain daripada iradat tadi, daripada kudrat tadi. Ilmu adalah satu maknan, satu perkara yang ada, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Apa dia lagi? Hayat adalah satu maknan, satu perkara yang ada, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hingga seterusnya. Kerana ia beberapa maknan. Kudrat satu maknan, satu perkara. Iradat satu maknan, satu perkara. Ilmu satu maknan, satu perkara. Apabila jadi banyak, orang Arab dia tukar jadi jamak. Jadi ma'ani. Yang tak sama dengan bahasa Melayu kita ni. Kalau katanya lembu masalah. Kalau seekor pun lembu, kalau banyak pun lembu. Dia tak ubah bentuk panggilan tu bahasa Melayu kita. Kalau cumanya boleh tahan juga, seekor lembu, 2 ekor lembu, banyak ekor lembu, begitu ya. Tapi orang Arab dia tak sebut, dia ubahkan bakaratun, bakaratani, bakaratun, dia ubah begitu. Kerana ia beberapa maknan. Sebab beberapa lah, sebab dia 7 bilangan dia semuanya yang wajib kita tahu ni. Maknan, yang ni beberapa maknan, beberapa perkara.
Beberapa makna, beberapa perkara yang ada. Beberapa makna, yakni beberapa perkara yang ada. Macam mana? Kudrat satu perkara, satu makna. Iradat satu perkara, satu makna. Ilmu satu perkara, satu makna. Kerana ia beberapa makna yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Mana yang jadi sifat bagi zat Allah Ta'ala. Yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, yang jadi sifat bagi zat Allah Ta'ala. Yang jadi sifat bagi zat Allah Ta'ala yang menumpani, yang tak bercerai daripada zat Allah Ta'ala. Begitulah. Itu dikatakan sifat ma'ani. Tapi dia dibahagi kepada tiga tu untuk senang kita tuju. Tetapi ini luar daripada wajib di atas orang mukallaf. Kalau dia belajar wujud, dia dah tahu, kidam dia tahu, sampai kalam dia tahu, tetapi wujud sifat nafsiyah ke apa dia tak tahu. Itu tak salah. Tak wajib dia tahulah. Kidam, bakak, mukhalafah sampai wahdaniyat, dia tak tahu kata itu adalah dipanggil kata sifat nafsiyah, dia tak tahu. Maka itu tak mengapa. Kidam, kudrat iradat sampai kalam, dia tak tahu kata orang panggil sifat ma'ani. Hanya dia belajar tu, guru dia belajar kudrat iradat, apa semuanya ajarlah. Tapi guru dia lupa nak ajar kata ini panggil sifat ma'ani. Masalah. Maka itu tak mengapa, tak terganggu pada sah akidahnya. Hanya kita baginya wujud sifat nafsiyah, kidam bakok hingga akhirnya sampai wahdaniyat, sifat salbiyah, kudrat iradat sampai kalam adalah sifat ma'ani. Senang kita nak tuju. Senang kita nak tuju. Macam kita buat rumahnya, rumah kita ada alamat rumah lah, ada nama rumah tu lah. Bukan katanya rumah kalau tak ada nama rumah tak boleh nak duduk, nak mendiami, nak menginap dalam rumah. Bukan dia begitu. Mudah kita nak tuju rumah kau di mana, boleh tuju. Nombor rumahnya sekian, mudah nak tuju. Nak hantar barang pun boleh, senang nak tuju. Tetapi kalau tak letak nama rumah, tak tahu alamat rumah kat mana, boleh kita mendiami dalam rumah ke tidak? Boleh. Boleh. Cumanya kalau nak beli barang dari Shopee tu, orang nak hantar tak tahu di mana sebab tidak ada nama rumah. Begitulah. Begitu. Jadi maksudnya untuk kita apabila dalam belajar kita, kita senang nak tuju. Sifat ma'ani begini ialah terdiri daripada kudrat, iradat dan seterusnya. Itulah dia. Kemudian kita akhir di situ pada katanya, maka inilah 13 sifat serta segala lawannya. Kita akhir di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita rehat 5 minit. Kita akan sambung kitab Baqarah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه فرضا علينا وافتح بسم ربك رب العزة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Tutup kamera. Setagi masuk link yang sama. Tak payah kita keluar, setagi ikut link yang sama. Baik, Ustaz. InsyaAllah. Haji Kamal Zaman, apa khabar? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, baik. Haji ada ikut kuliah yang tengah malam tu, Masjid Negeri tu. Ustaz Oh, Mahathir tak, Jod. tak ikut. Ah, Saya pun takat ni belum lagi lah, ikut online je lah. Pukul 10.45, 11.45. Bagus juga pengajian dia tu, nampaknya. Oh, ada online ya? Ada online. Masjid Negeri. Bawah Masjid Negeri. Oh, dah Masjid FB Masjid Sultan Salahuddin. Oh, FB dah. Okey. Ha. 10.45, 11.45. Dia buat tiap malam tu, tapi saya belum dapat hati lagi lah. Setakat ni Ya. dia baru 2 malam buat. So Oh, ada okey. ikut lah FB tu lah. Ada buat kita apa, Ji? Ada kitab dia tu. Saya pun tak beli. Oh, dia Ada kena kitab beli. dia. Dia kat Masjid Negeri ada kitab dia. Ya. Haji sibuk ya? Tak sibuk sangat pasal tak macam tahun lepas sibuk. Tahun ni pasal kelas baba terhad, jadi ikut kelas baba je lah. Ustaz Zafran pun tak ada. Ustaz Zafran pun dia cuti Belum pula. lagi kot. Jadi kita jam lah. Cuma Ustaz Zafran besok mula kot. tak tahulah. Ya. Jadi tak berapa sibuk lah. Tapi cuba tak sibuk dia jadi malas lah. tak juga Kalau sibuk boleh. kita aktif kan. Boleh rujuk balik. Yang lama-lama tu kita tak faham. Banyak kitab yang kita dah khatam pun banyak juga kita tak faham lagi. Kita kena revise balik lagi. Oh ya. Okay, bagus tu. Okay, barakat tu. Kalau tak revise lupa kita. Tapi babamnya kita boleh face to face kan? Boleh. Itu rasa nak pergi kat minggu ni. Dia kat session 4 sebelah je session saya tu. Itulah dia. Kalau Haji pergi nanti bagi tahu lah. Tapi saya ingat minggu depan saya nak pergi. Besok nak tanya Ustaz dia lah. Yalah. Kita face to face kan sedap lah sebab dia buat rumah dia dekat dengan rumah saya tu. Nanti saya tanya Ustaz Zaidi, ya. KJ ya. Ya, betul. Saya tanya Ustaz Zaidi, kalau tempat dia rumah kan, jadi kita face to face, tak apa, at least kita bawa buku kan. At least segar lah sikit mata. Boleh insya-Allah. Daripada kita tidur dapat dengar online ni kan. Iyalah. Nanti saya hubungi Ustaz Zaidi. Sebab dia sayang lah dekat rumah kan. Apa? Kalau Haji jauh lah, saya dekat. Tak apa, boleh. Kalau ramai InsyaAllah ada, lah, seronok lah. besok lah. InsyaAllah. Ajak Bapa ada buku. Cik Zul ke? Zul ada kan? Bapa Zul ada ada. buku Haji ke? Bapa ada buku Haji ke? Belum, saya tak buka sebab saya tak berapa fit kan. Nak buat. Tapi tak tahulah, tengok. Mungkin kena buka kat luar kot. Tak ada prepare kat rumah, ada yalah kalangkah sikit berdua kan. Okay je ya. Ya, okey. Tak robek. Kita perlu cakap.
pula. Assalamualaikum Haji Kamrul Zaman. Kitab sampai mana? Sebab saya tak buat kitab dobit. Waalaikumsalam. Kita ajak ya. Sekejap. Sekejap ya, Sat. Okey, tak apa. Ana pun tinggal tengah-tengah kitab. Belum bawa keluar kitab lagi. Uh, Mustahil kalau lawan ikutkan kitab yang ke-13. Ya, muka surat apa? Yang ke-13, kalam. Muka surat ke-13. Kalau tak silap dah. Kalau ada yang lain yang ni. mustahil lawannya pendengar. Sekejap ya. Dengan muka surat. Muka surat 17 baris 10 daripada atas. Mustahil lawannya erti lawan apa? Pendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam. Subhanaka la ilaha illa anta. Wa hidayaka la Allahumma inna wa iyyaka salatu wa nabiyyina wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa khurujna min az-zulumatil wahmi وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Mustahil lawannya Tak dengar suara ke? Tak ada suara dah, Bapa.
Mustahil lawannya, arti lawan pendengar. Pendengar tu ialah sifat pendengar lah. Mustahil lawannya tu ke mana? Arti lawan pendengar. Jadi lawan bagi sifat pendengar itu adalah yang mustahil. Lawan bagi sifat pendengar dengan bahasa Arabnya sifat sama adalah perkara yang mustahil, tidak disetujui, tidak terima oleh akal. Iaitu lawan bagi sifat pendengar tu apa dia? Yang jadi lawan bagi sifat pendengar itu, sifat sama itu apa dia? Iaitu ketiadaan pendengar. Ketiadaan pendengar. Itu lawan bagi pendengar. Tak bersifat dengan sifat pendengar. Ketiadaan pendengar, mana tak bersifat Allah Ta'ala dengan sifat pendengar. Ketiadaan pendengar, mana tidak bersifat Allah Ta'ala dengan sifat pendengar. Itu yang mustahil. Itu yang lawan bagi sifat pendengar. Ketiadaan pendengar itu yang lazim daripadanya, lazim daripada ketiadaan sifat pendengar, lazim apa dia? Tuli. Yang lazim daripadanya, daripada ketiadaan sifat pendengar tu tuli. Kalau macam mana kata lazim? Sebab pendengar dengan tuli ini adalah dua benda yang berlawanan. Pendengar dengan tuli ini adalah dua benda yang berlawanan. Memanglah, kalau ada sifat pendengar, tak ada lah sifat tuli. Kalau tak ada sifat pendengar, adalah sifat tuli. Sebab dua benda ini, dia macam gerak dan diam. Cumanya gerak dan diam tu bukan sifat ma'ani. Tengok, kita katanya antara gerak dengan diam, gerak dengan diam tu memanglah gerak melawanikan diam, diam melawanikan gerak. Maka antara gerak dengan diam, dia ada satu panggilan, panggil dalam ilmu mantiknya, dia panggil mani'atul jam'i wal khuluwi. Mani'atul jam'i wal khuluwi. Untuk nak bagi biasa-biasa, panggilannya mani'atul jam'i wal khuluwi. Mani'atul jam'i wal khuluwi. Mana ditegahkan himpun dan sunyi. Maknanya gerak dan diam tak boleh beripun. Gerak dan diam tak boleh beripun. Dan itu jam'i, mani'atul jam'i tak boleh beripun. Lagi pulanya al-khuluwi, mana tak boleh sunyi daripada kedua. Jadi nak ada kedua pada suatu zat, pada suatu masa, tak boleh. Nak sunyi daripada kedua pada masa yang sama, pada zat yang sama, tak boleh. Sebab gerak dengan diam selalu kita bercakap tak boleh beripun, tak boleh beripun. Bukan sekadar tak boleh beripun. Sunyi daripada kedua pun tak boleh juga. Jadi gerak dan diam tu sebagaimana tak boleh beripun di antara gerak dan diam, tak boleh juga sunyi daripada kedua-dua. Habis tu macam mana pula? Mesti ada mana-mana satu. Mesti ada mana-mana satu. Gerak ada, kalau gerak ada, diam tidak ada. Kalau diam ada, gerak tidak ada. Jadi maknanya nak sunyi daripada kedua pun tak boleh. Nak beripun kedua-dua pun tak boleh. Lepas tu nak buat macam mana? Kena ambil mana-mana satu.
Nak banding bagi senang nampaknya, orang lelaki nak berkahwin dengan tak. Ini masalahnya. Tak. Jadi begitulah. Dia tak sama dengan apa dia? Tak sama dengan hijau kuning. Tak ada hijau tak mesti ada kuning, tak ada kuning tak mesti ada hijau. Dengan maknanya, kalau suatu benda tu kalau tidak ada hijau, tidak ada kuning, boleh ke tidak? Kita kata kuning dan hijau adalah dua benda yang berlawanan. Kuning dan hijau adalah dua benda yang berlawanan. Sebab hijau bukan kuning, kuning bukan hijau. Hijau dan kuning adalah dua benda yang berlawanan. Tetapi boleh ke tidak kita katanya tidak hijau, tidak kuning. Suatu benda itu bukan hijau, bukan kuning. Boleh? Tapi nak hijau juga kuning, tak boleh. Yang hijau tidaklah kuning, yang kuning tidaklah hijau. Tapi kalau yang tak kuning, tak hijau, ada ke tidak? Ada. Yang hitam, yang putih, tak kuning, tak hijau. Jadi hijau dan kuning, kita katanya hijau dan kuning tak boleh apa dia? Tak boleh berhimpun saja. Hijau dan kuning tak boleh berhimpun saja. Tak boleh berhimpun di satu tempat di masa yang sama, tak boleh berhimpun. Tetapi boleh sunyi daripada keduanya. Boleh sunyi daripada keduanya. Tak hijau, tak kuning, boleh ke tidak? Boleh, sebab merah. Tengok, bunga mawar warna merah masalah. Kapas warna putih. Maka kapas yang berwarna putih sunyi daripada hijau, sunyi daripada kuning. Jadi kuning dan hijau adakah sama dengan gerak dan diam? Tak sama. Gerak dan diam ditegahkan dua perkara. Ditegahkan apa? Ditegahkan sunyi, kosong daripada kedua, ditegahkan berhimpun oleh keduanya. Tak boleh bergerak, tak boleh nak berhimpun, bergerak dan diam pada masa yang sama, pada zat yang sama. Tak boleh sunyi daripada keduanya pada masa yang sama. Mana mesti kena ada mana satu. Dia tak macam hijau dan kuning. Hijau dan kuning apa dia? Tak boleh berhimpun. Tapi tidak keduanya boleh. Inilah yang kata orang lelaki tak boleh nak berkahwin dengan dua beradik. Dengan perempuan yang dua beradik, dua saudara. Nak impunkan dua saudara itu tak boleh. Tapi kalau luar daripada dua saudara itu, contohnya kita katanya ada dua saudara, dia suka kepada kakak, dia suka juga pada adik. Nak berhimpun, nak kahwin dengan dua-dua tu, seorang kakak dia suka, seorang adik pun dia suka, nak kahwin dengan kedua-dua tu tak boleh. Nak kahwin dengan dua-dua beradik dalam satu keluarga tu tak boleh. Sebab himpun, tak boleh. Tetapi kalau tak kahwin dengan dua-dua beradik dalam satu rumah tu, dicarikan perempuan yang rumah lain pula, kampung lain pula, itu boleh. Nak kahwin dengan dua beradik dalam rumah ini, tak boleh. Dalam keluarga ni tak boleh. Tapi kalau pergi kahwin dengan perempuan mana-mana kampung lain, tak kahwin dengan dua beradik, itu boleh. Begitu. Macam tu dah merah dan itu apa dia? Hijau dan kuning tadi. Tengok kapas tidak ada sunyi daripada hijau, tengok kapas yang putih sunyi pada hijau, sunyi daripada
Kuning. Maka kita kembali di sini. Pendengar dan tuli macam gerak dan diam. Pendengar dan tuli macam gerak dan diam. Apabila kita katanya bergerak, lazim daripadanya apa dia? Apabila kita kata bergerak, lazim daripadanya tak diam. Tak diam tu lazim. Bukan makna bergerak. Macam itulah. Kudrat, lazim daripada kudrat tu apa dia? Tak lemah. Bukan makna kudrat tu makna dia tak lemah. Kalau tidak jadi sifat salbi pula ya. Pendengar, kalau ada sifat pendengar, lazim daripada ada sifat pendengar, tak ada siapa? Tak ada sifat tuli lah. Begitu. Lazim daripada ada sifat tuli, taklah ada lazim. Bukan makna. Lazim daripada ada sifat tuli, taklah ada sifat pendengar. Seperti kata apabila ada berlaku bergerak, tak berlakulah diam. Apabila berlaku diam, lazim daripadanya tak berlaku bergerak. Tapi bergerak, makna dia bukan ditafsir kata tak diam. Dia tak macam, kita sama dengan Faridah tadi. Tak macam kidam. Kidan makna dia tak baru. Itu makna dia. Kidam makna dia tak baru, tidak baru. Adapun kudrat, makna dianya apa dia? Satu sifat yang ada dengan seterusnya. Apabila ada sifat kudrat, lazimnya tak lemah. Jadi tak lemah bukan makna bagi kudrat, bukan tafsir bagi kudrat. Tak lemah tu lazim daripada berkudrat. Begitu. Kalau ada lemah, lazim daripada lemah tu, bukan lemah artinya tak berkuasa. Lemah tu apa dia lemah? Satu sifat yang apabila bersifat dengan dia, tak mampu nak mengada dan meniada. Tak boleh nak mengada dan meniada. Itu lemah. Bukan arti lemah tu ialah tak kuasa. Bukan tak kuasa, tak berkudrat, tak berkuasa tu ialah lazim daripada lemah. Begitulah. Jadi kalau gerak, lazim daripada bergerak itu apa dia? Tak diam. Tak diam. Bergerak, tafsir makna dianya bukan makna tak diam. Tak diam tu lazim pada tak daripada bergerak. Lepas tu kalau nak tanya bergerak tu apa dia? Makna dia. Tu kalau nak sebut tu panjang. Bergerak, makna dianya bukan tak diam. Sebab tak diam tu adalah lazim daripada bergerak. Lazim, bukan makna dia. Lazim. Kenyang, makan banyak dengan kenyang tu lazim daripada makan banyak. Basah lazim daripada mandi. Mandi tu lain. Basah tu lain. Mandi tu lain. Mandi tu kita ambil air jiru kat badan tu mandi. Basah tu suatu kelakuan. Mandi dengan basah adakah satu benda ke? Bukan. Bukan apa dia? Basah badan tu lazim daripada mandi. Maka gerak dan diam, gerak tu makna dianya bukan tak diam. Bukan makna tak diam. Tak diam tu lazim dia. Sebab gerak tu kalau tilik pada makna dia ialah tetap oleh jirim di suatu tempat pada zaman yang kedua. Itu susah nak faham sikit. Tetap oleh jirim pada tempat yang pada tempat yang sama pada zaman yang kedua. Jadi sa'ah yang pertama dia ada di sini. Sa'ah yang kedua pun ada di situ juga. Itu panggil diam. Itu diam.
Diam tu mana tetap boleh jirim pada suatu tempat pada saat yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Kalau berpindah tu maknanya berpindah tu bergerak tu apa dia? Berpindah oleh jirim pada suatu tempat kepada suatu tempat yang lain. Tidak tetap di tempat yang satu. Itu kalau nak telik pada makna dia, makna gerak dan diam. Nanti kita jelas lain lah makna dia tu. Cuma nak tahu katanya diam lazimnya tak bergerak. Bergerak lazimnya tak diam. Nak faham bagi kata lazim tu. Maka di sini dia katanya kembali pada kitab kita panjang kita pergi tu. Iaitu lawannya ketiadaan pendengar. Ketiadaan pendengar yang lazim daripada tuli. Yang lazim daripada tuli. Jadi itulah kalau tidak ada pendengar itulah kita kata tuli. Yang mana tuli itu ketiadaan pendengar. Yang ketiadaan pendengar itulah lazim daripada apa dia? Apabila ada sifat pendengar tak ada sifat tuli. Apabila ada sifat tuli tak adalah sifat pendengar. Jadi maknanya lawan bagi pendengar tu ketiadaan sifat pendengar yang lazim daripadanya tuli. Lazim pada panggilan ketiadaan pendengar itulah dikatakan tuli. Dan iaitu tuli atau ketiadaan pendengar tu kekurangan. Satu kekurangan, iaitu kekurangan. Kerana jikalau tulinya, kerana fardunya jikalau tuli oleh Allah Ta'ala, tulinya Allah, nascaya ada padanya kekurangan. Sebab tuli ni benda kekurangan, bukan benda kemuliaan. Benda kekurangan bukan perkara yang kemuliaan. Nak tahu di mana kalau kat kita manusia ada benda ni jadi mulia, kalau tak ada benda ni jadi hina. Tengok. Orang kalau kekayaan dalam pandangan manusia adalah benda kemuliaan. Sebab kalau ada kekayaan orang mulia. Orang yang pandang kepada benda tu lah. Kalau tidak ada kekayaan maka jadi hina. Maka pandangan manusia awamnya ialah kekayaan adalah benda kesenangan. Kesenangan. Begitulah. Jadi di sini kita katanya kekurangan lah. Sebab kalau Allah bersifat dengan tuli, kita akan terasa ada kekurangan pada Allah Ta'ala. Kita akan dapat dalam akal kita, dengan akal kita katanya ada kekurangan pada Tuhan kita. Tuhan macam mana tak dengar pula. Begitu. Jadi kalau begitu keputusannya kekuranganlah. Tuli itu adalah kekurangan. Maka dia kekurangan ni pun dia berbagai juga. Kekurangan pada akal, pada kiraan akal, kekurangan pada adat, kekurangan pada pandangan adat, kekurangan pada pandangan manusia, mengikut adat, gitu. Adapun di sini kekurangan yang kita kira dengan akal. Dengan maknanya yang kalau kita manusia tuli adakah kekurangan ke tidak? Kekurangan ke tidak? Maka kena tengok dulu. Kalau orang tu nak bekerja, jenis pekerjaan dia kena guna telinga, kena dengar suara, kena dengar arahan, kena dengar apa dia, itu maka tak dengar tu adalah kekurangan. Tapi kalau kerjaan dianya tak guna pendengar, guna mata saja, maka tak ada sifat pendengar di sisi dianya, tidak ada kekurangan. Contohnya di kereta tu ada kamera, ada apa, tetapi di mutu kalau tak boleh dengar radio pun tak ada masalah.
yang mutu baru-baru sekarang ya, kalau kereta tu mesti kena ada apa dia alat-alat dia. Tapi kad mutu kalau tidak ada radio pun tak ada masalah, tak jadi kekurangan. Tapi kereta mana-mana moden mesti kena ada benda-benda yang itu. Tengok kereta mesti kena ada, nak sebenarnya kena ada apa dia, kamera depan, kamera belakang dan sebagainya. Tapi kad mutu kalau tidak ada jadi kekurangan ke tidak? Sebelah depan mutu tidak ada kamera, sebelah belakang tidak ada kamera, tidak ada jadi kekurangan. Maka benda-benda ada tak ada nak jadi kekurangan tu tengok benda-benda. Tengok benda-benda. Tak mesti katanya jadi kekurangan semua. Tengok kalau tidak ada kamera. Kalau mutu, kalau bersikal tak ada kamera tu biasa. Begitulah. Jadi kekurangan tak dengar ni, tuli ni, nisbah bagi Allah Ta'ala adalah kekurangan. Adalah kekurangan. Pada pandangan akal, pada tilikan akal kitanya, tuli nisbah bagi Allah Ta'ala adalah kekurangan. Maka dia katanya, iaitu tuli kekurangan. Sebab tu dikatakan, iaitu tuli itu kekurangan. Kenapa tuli itu adalah kekurangan? Kerana jikalau tulinya Allah, fardunya kalau Allah itu bersifat dengan sifat tuli, nascaya ada padanya kekurangan. Sebab tuli adalah perkara kekurangan nisbah bagi Allah. Kalau dia Allah itu tuli, maksudnya ada tuli, ada kekurangan pada dirinya, pada zatnya. Maka ada kekurangan pada zat Allah, zat Tuhan kita, dan iaitu mustahil. Dan iaitu ada padanya kekurangan. Dan iaitu ada padanya kekurangan. Ada pada zat Allah Ta'ala kekurangan yang setengah daripadanya tuli tadi. Mustahil. Ada kekurangan tu adalah perkara yang mustahil, perkara yang tak diterima oleh akal kita. Perkara yang tak diterima. Yang mana setengah daripada kekurangannya ialah tuli. Tuli setengah daripada kekurangan. Kalau ada tuli, mana ada kekurangan? Tak boleh jadi tuli nisbah bagi Allah adalah kekurangan. Tetapi kalau Allah Ta'ala ada tuli, tak jadi kekurangan. Macam mana pula begitu? Jadi tuli itu kekurangan. Perkara yang kekurangan. Ada tuli, ada kekurangan lah. Maka kekurangan pada zat Allah Ta'ala itu diterima ke tidak oleh akal kita? Jawabnya, dan iaitu mustahil. Ada kekurangan pada zat Allah Ta'ala itu adalah perkara yang mustahil. Kenapa mustahil ada kekurangan? Kerana lazim daripadanya ternafi sesuatu daripada dirinya. Kerana lazim daripadanya. Kerana lazim daripadanya, lazim daripada ada kekurangan. Ternafi sesuatu daripada dirinya, diri Allah. Kerana lazim daripadanya, daripada ada kekurangan. Lazim daripada ada kekurangan. Setengah daripada kekurangan apa dia di sini tempat kita yang kita belajar hari ini ialah tuli. Lazim daripada ada kekurangan, contohnya ada sifat tuli pada zat Allah Ta'ala. Kerana lazim daripadanya, daripada ada kekurangan, ternafi sesuatu daripada dirinya. Ternafi. Tidak ada sesuatu pada dirinya. Maksudnya, kalau katanya kekurangan, maknanya ada kurang satu benda. Ada tak cukup satu benda. Kalau tidak, dia tak panggil ada kekurangan. Tengok. Kalau kita bercakap, kalau kita masakkan masalah, apabila kita masak, kita letak garam, saka, gula ke apa semua,
Letak dan letak asam apabila kita ambil rasa. Apabila kita ambil rasa dengan lidah, kita akan katanya kalau dah sedap, kita kata dah sepenuh. Kalau kita rasa tu, contohnya gulai masalah, kita rasa masin tu tidak ada, tak naik rasa masin. Maka kita jawab kata ada kurang. Ada kurang. Maka apabila kata ada kurang tu maknanya ternafi masin. Jadi kekurangan, ada kekurangan masin, maknanya masin tu tidak ada. Begitu. Dengan maknanya apabila kata ada kekurangan, maknanya tak cukup benda. Tu makna kata ternafi daripada ternafi sesuatu pada dirinya. Ternafi sesuatu pada dirinya, diri Allah. Dan berhimpun dua yang berlawanan. Dan berhimpun dua yang berlawanan, iaitu sepenuh dan tidak sepenuh. Satunya boleh katanya mustahil sebab pasal boleh katanya ada kekurangan pada zat Allah Ta'ala adalah perkara mustahil. Satunya lazim daripadanya ternafi sesuatu daripada dirinya, diri Allah. Sepatut kena ada kuasa tetapi tak ada kuasa, kekurangan. Sepatut kena ada pendengar tapi tidak ada pendengar, maka jadi ada kekurangan. Satu. Dan berhimpun dua yang berlawan. Setengah daripada sebab boleh kata mustahil, ada kekurangan tu. Berhimpun dua yang berlawanan, iaitu sempurna dan tidaknya tidak sempurna. Tengok, kalau fardunya kita kata Tuhan dengar ke tidak, kita katanya Tuhan melihat ke tidak, jawabnya melihat. Tuhan sepenuh, tilik kepada ada sifat pelihat tu sepenuh. Kemudian tanya pula, Tuhan dengar ke tidak? Jawabnya tak dengar. Tilik kepada tak ada sifat pendengar, kekurangan. Tilik kepada ada sifat basar adalah kesempurnaan di situ. Maka kalau begitu pada zat Allah Ta'ala sepenuh dan tak sepenuh. Sepenuh tilik kepada ada sifat basar. Tak sepenuh tilik kepada ada sifat, tidak ada sifat sama. Kalau begitu, macam mana sepenuh dan tak sepenuh pada suatu zat? Tak boleh jadi. Kalau begitu sebab itulah menunjuk katanya mesti kena bersifat dengan seluruh kesemua sifat kesempurnaan. Jangan kekurangan. Kalau ada jatuh mana-mana satu, ada tinggal mana-mana satu, jadi ada kekurangan, ada kesempurnaan. Macam mana nak beri pun sepenuh dan kurang pada suatu zat? Kalau sepenuh, sepenuh lah. Kalau kurang ke, kurang lah. Begitulah. Dan iaitu beri pun dua yang berlawan mustahil. Adalah perkara yang mustahil. Kemudian kata inilah dalil sama. Inilah dalil sama. Ini manliat mulai pada kata kerana jikalau tulinya nascaya ada padanya kekurangan. Inilah yang katanya kerana jikalau tulinya nascaya ada padanya kekurangan. Dalil sama. Dalil akli bagi sifat sama. Dalil akli bagi sifat sama. Adapun dalil nakli wa huwa samiul basir, itu kita dah maklum. Dalil nakli daripada Quran, hadis banyak. Sebut dalam hadis, dalam Quran menunjuk di atas bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama tu banyak. Adapun dalil yang tadi tu ialah dalil akli. Yang ke-12 basar. Yang ke-12 basar. Artinya arti basar, pelihat. Allah Ta'ala, sifat pelihat bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
sifat pelihat bagi zat Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat yang sedia adanya pada zat Allah taala, pada zatnya yang dengan dia sedia melihatkan tiap-tiap barang yang sedia adanya, dan dengan dia baru nampak baginya, bagi Allah, tiap-tiap barang yang baru adanya, dan nampak dan nyata. Dua macam itu baginya Ta'ala. Dua macam baginya Allah Ta'ala dengan dia. Itulah dikatakan ta'alluq inkishaf. Bagi ini sifat dengan maujudat sebagai ta'alluq tanjizi yang diisyaratkan kepadanya dengan kata hamba pada ketika adanya. Jadi kita akan ulang balik di sini. Tapi untuk memenuhkan masa, kita sepitah lalu. Jadi sifat samu' dan basar, sifat samu' dan basar sama saja nisbah, tugasan ta'alluqnya sama. Maka sifat basar, ta'alluq bagi sifat basar ialah ta'alluq inkishaf, sama dengan sifat samu' ialah ta'alluq inkishaf dengan makna nyata. Tapi nyata melalui sifat basar lain daripada cara nyata melalui sifat samu'. Dan lagi pulanya nyata tu nyata oleh segala perkara yang ada. Jadi Allah Ta'ala melihat akan segala benda yang ada. Ta'alluq dengan segala benda yang maujudat. Jadi Allah Ta'ala lihat, nampak akan apa benda. Akan apa benda? Akan benda yang ada. Asalkan benda itu ada, gelap ke cerah ke jauh ke dekat ke kecil ke besar ke, baru ke kodim ke, janji asalkan ada. Maka semuanya Allah Ta'ala melihat. Maka kalau tanya masin ada ke tidak, jawabnya ada. Kalau gitu Allah Ta'ala nampakkan masin. Panjang tali yang panjang. Panjang tali yang panjang. Ada ke tidak? Jawabnya bukan ada. Bukan amrun i'tibari. Kalau begitu Allah Ta'ala tak nampak panjangan tali. Diri tali itu nampak lah. Tapi panjangan dia tu tak nampak sebab amrun i'tibari. Macam kita lah. Tengok orang berjalan tu kita nampak berjalan ke kita nampak orang? Berjalan tu kita tak nampak. Kita nampak kaki dia tu. Bergerak kaki dia sedang bergerak. Kita nampaknya bukan nampak berjalan dia. Kalau orang tu duduk, kita tak nampak duduk. Hanya kita nampak badan dia berbentuk duduk. Berbentuk duduk. Seperti 4 persegi kitab tu lah. 4 persegi tu kita tak nampak. Cumanya kita nampak kertas kitab tu. Tapi yang berbentuk 4 persegi. Begitu. Jadi pendek katanya sifat basar sama dengan sifat samu' ialah bertakluk sebagai takluk inkishaf, nyata jelas takluk akan benda dengan benda yang ada. Mana Tuhan nampak dengan benda yang ada. Takluk dengan benda yang ada maksudnya Tuhan nampak apa? Tuhan kalau apabila dia melihat, dia nampak apa? Nampakkan segala benda yang ada. Asalkan benda yang ada, Tuhan nampak ke semuanya, Tuhan melihat ke semuanya. Dengan maknanya asalkan benda yang ada tidak terlindung daripada pelihatan Allah Ta'ala ke semuanya. Kemudian apabila dah kejap di situ, katanya sifat basar Allah Ta'ala bertakluk dengan benda yang ada.
maka benda yang ada, perkara yang ada, ataunya bahasa Arab kata maujud itu ada kalanya qadim, ada kalanya baru. Ada kalanya qadim, ada kalanya baru. Yang qadim tu zat Allah, sifat ma'ani Allah yang ada. Yang baru ni kita ni lah. Yang baru tu. Jadi apabila katanya Allah Ta'ala melihat akan segala benda yang ada, maka nak tanyanya, zat Allah Ta'ala ada baru ke sedia? Zat Allah Ta'ala baru, zat Allah ada ke tidak ada masuk dalam benda maujud? Ialah perkara yang boleh ditengok setengah pada benda yang ditakluk oleh sifat basar Allah Ta'ala. Kalau gitu Allah Ta'ala nampak ke tidak zat dia? Jawabnya nampak. Melihat ke tidak akan zat dia? Melihat. Kemudian zat dia baru ke qadim? Jawabnya qadim. Allah Ta'ala, sekali lagi kita ulang, Allah Ta'ala melihat ke tidak akan zatnya? Melihat. Allah melihat akan zatnya. Zatnya qadim ke baru? Jawabnya qadim. Kalau begitu qadim tu maknanya Allah Ta'ala melihat akan zat dia bila? Sedia kala lagi. Sedia kala lagi Allah Ta'ala maknanya tidak ada permulaan. Sedia kala lagi Allah Ta'ala melihat akan zatnya. Sebab zat dia tu ada sedia kala lagi, maka sedia kala lagi lah Allah Ta'ala melihat akan zatnya. Kemudian zat yang baru seperti zat kita ini, belum pada ni kita ada ke tidak? Memanglah zat kita sekarang ada, tapi belum pada ni tak ada. Ketika kita belum ada, nak tanya Allah Ta'ala melihat ke tidak akan kita? Belum pada kita ada. Orang lain tak payah kira dah. Allah Ta'ala melihat ke tidak akan diri kita belum pada kita ada. Jadi belum pada kita ada, kita Tak ada. ada. Jadi belum pada ada, kita masuk dalam bahagian benda makdum. Belum pada ada, kita belum pada ada sekarang ya. 100 tahun dulu ke 100 tahun ke atasnya, maknanya kita makdum ke maujud. Zat kita ni, badan kita ni makdum, bukan maujud. Maujud ni sekarang sakat tak sampai 100 tahun lagi. Belum pada ni makdum. Maka benda makdum bukan benda maujud. Benda maujudlah ditakluk oleh sifat basar Allah Ta'ala. Benda makdum tidak ditakluk oleh sifat basar Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita belum dijadi oleh Allah. Badan kita, diri kita belum dijadi, pada masa belum dijadi oleh Allah Ta'ala, kita tidak ada. Kita makdum. Maknanya ketika itu Allah Ta'ala nampak, melihat ke tidak badan kita, diri kita? Jawabnya tidak. Jawab katanya tidak melihat lagi, belum melihat lagi sebab kita belum ada. Jadi ada permulaan ke tidak Allah Ta'ala melihatkan zat kita, kan diri kita? Ada permulaan. Allah Ta'ala mulai nampak kita bila? Sakat mulai ada kita tu. Apabila dia jadikan diri kita, adalah kita. Apabila mulai ada, mulailah melihat. Jadi Allah Ta'ala melihat akan zat kita baru, bukan qadim. Cumanya nisbah bagi itu. Jadi kalau tanyanya Allah Ta'ala melihatkan diri kita ni bila? Tak sampai 100 tahun lagi. Sebab kita memang tak sampai umur 100 tahun lagi. Begitu. Jadi Allah Ta'ala mulai melihatkan zat kita, akan diri kita ni tak sampai 100 tahun lagi lah. Tak sampai 100 tahun lagi. Mana belum pada tu Allah Ta'ala tak melihat lagi. Belum melihat lagi akan zat kita. Sebab kita belum ada. Jadi itu dikatakan tanjizi hadis.
Allah Ta'ala melihat akan diri kita mulai bila? Mulai pada masa ada kita. Mulai ada, mulai melihat. Itu maknanya tanjiz hadis. Kemudian, belum pada kita nak ada, berlaku melihat ke tidak? Jawabnya tak berlaku melihat lagi. Tapi dalam kesediaan. Patut padan layak Allah Ta'ala nak melihatkan kita. Di situ dikatakan takluk suluhi qadim. Jadi patut padan Allah Ta'ala nak melihat akan zat kita, akan diri kita, patut padan tu sedia kala lagi. Sebab dia bersifat dengan sifat basar tu dah sedia kala. Bersifat dengan sifat basar sedia kala lagi, maknanya patut padan nak melihat akan makhluk ini, makhluk bukan zat dia. Patut padan bagi nak melihat akan makhluk ini sedia kala lagi dah. Tapi mulai melihat akan makhluk ini bila? Pada masa mulai ada makhluk ini, mulai melihat. Tetapi, maka di situ. Tetapi nisbah bagi zatnya dan sifat ma'ani dianya, mulai melihat bila? Tak boleh kata mulai. Bahkan tidak ada permulaan sebab zat dia qadim, maka sedia kala Allah Ta'ala melihatkan zatnya. Sebab tu dia katanya, pada ketika ada. Janji ada, lihatlah. Ada sedia, sedia lagi lihat. Ada baru, barulah lihat. Begitulah. Nisbah bagi benda makhluk ini belum nak ada sedia untuk nak melihat. Kemudian apabila makhluk dah ada, maka berlaku tanjizi. Apabila berlaku tu tak boleh kata adalah suluhi. Sebab suluhi belum pada nak tanjizi. Patut padan tu belum pada nak khija. Apabila dah khija, dah patut. Maknanya dah habis patut padan. Kita kira tanya sepatut ke tidak. Tengok kita nak beli baju tu. Apabila kita nak beli baju, masa nak beli tu kita pilih-pilih sepatut ke tidak dengan badan kita saiz dia. Sepatut tak patut tu belum diterai. Begitulah. Maka masalah kita tangguh dulu. InsyaAllah kita akan kembali pada minggu depan pada masalah kita. Kita ulang balik. Minggu depan kita ulang balik pada katanya dan yang ke-12 basar. Kita akan ulang balik di situ. Dan yang ke-12 basar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك اللهم نستعين كما قرأنا والسلام